Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cadangan pemilik kelab Johor Darul Ta'zim JDT Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk mengambil alih pemilihan pemain skuad kebangsaan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM masih menjadi bualan seluruh peminat bola sepak tanah air. Bagaimanapun, bagi pemerhati dan penganalisis sukan tanah air, Dr. Pekan Ramli memberitahu bahawa beliau menghormati kehendak Tunku Ismail itu, tetapi perlu melihat beberapa perkara secara keseluruhannya. Kita semua tahu FAM adalah sebuah persatuan yang dibentuk untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan bola sepak negara ini. Jadi segala tanggungjawab untuk membangunkan, memaju dan menguruskan hala tuju bola sepak adalah tanggungjawab FAM dan bukannya individu. Kita percaya FAM mempunyai pandangan yang paling tepat untuk memutuskan sama ada cadangan tersebut sesuai ataupun tidak, kerana wujudnya persatuan ini adalah untuk bola sepak negara keseluruhannya. Kita harap FAM dapat membentuk satu jawatan kuasa untuk berbincang mengenai perkara ini dan melihat secara timbal balas keputusan daripada pelbagai sudut sama ada negatif ataupun positif, katanya. Jelas Pekan Ramli, keputusan yang akan dibuat itu perlu melihat dua faktor utama. Pertama, kedudukan Tunku Ismail secara individu sebagai pemilik sebuah kelab bola sepak, dan kedua, menilai beliau adalah seorang kerabat diraja. Sebagai seorang kerabat, kita melihat beliau apabila membimbing pasukan kebangsaan seperti mana beliau menguruskan kelabnya. Situasi yang berbeza di sini kerana persoalannya, adakah beliau sudah bersedia dengan tomahan, kritikan atau teguran kejam peminat bola sepak negara atau netizen di laman sosial. Ini kerana bola sepak kebangsaan adalah milik rakyat. Tidak dinafikan Tunku Ismail telah membawa kelab JDT berada dalam kelompok terbaik di peringkat Asia dengan kejayaan yang dilakarnya. Tetapi ini bukan jaminan apabila menguruskan pasukan kebangsaan, kerana kita perlu melihat beberapa sentimen penting yang kadangkala boleh menjuruskan kepada isu-isu percanggahan, kepentingan dan juga kepentingan peribadi. Kita percaya Tunku Ismail boleh melaksanakan apa yang dilakukannya dalam JDT, tetapi bagaimana kaedah itu boleh diguna pakai dalam skuad kebangsaan? Secara peribadi, saya yakin dengan statusnya pemilik kelab yang berjaya, TMJ sangat sesuai untuk dilantik sebagai penasihat kepada pengurusan pasukan kebangsaan berdasarkan pengalaman beliau menguruskan pasukan JDT, ujar Dr. Pekan Ramli. Dalam nada yang sama, meskipun dilabel sebagai calon tepat untuk mengambil alih pasukan kebangsaan, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dilihat lebih sesuai untuk memegang jawatan selaku penasihat skuad kebangsaan Harimau Malaya. Demikian pandangan bekas pemain kebangsaan Datuk Jamal Nasir Ismail yang menyifatkan jawatan penasihat itu lebih tinggi, apatah lagi kata-kata emasnya berjaya menjadikan Johor Darul Ta'zim JDT sebagai pasukan terbaik di negara ini. Jelasnya pemilik JDT itu tetap boleh terus membantu tanpa perlu membabitkan diri dalam pengurusan skuad kebangsaan, sama seperti yang sudah dilakukan untuk persiapan skuad kebangsaan sebelum ini. Bukanlah sesuatu yang pelik jika dengan permintaan itu, kerana kalau kita lihat skuad kebangsaan pun dibarisi majoritinya daripada pemain JDT. Cuma kita harus faham suasana di kelab dan pasukan kebangsaan adalah berbeza daripada segi konsep dan sebagainya. Di kelab mereka boleh bentuk pasukan yang mantap dengan keuangan, tetapi tidak di skuad kebangsaan. Dalam hal ini saya rasa lebih tepat kalau Tunku Ismail menjadi penasihat kepada skuad kebangsaan, kata Jamal yang pernah menjadi pengurus skuad Pahang pada tahun 1992 dan merangkul 4 daripada 5 piala yang dipertandingkan selain turut memiliki lesen A kejurulatihan. Itulah dia macam-macam pandangan yang diberikan oleh pemerhati bola sepak negara. Tidak kurang juga pandangan daripada peminat bola sepak tanah air. Apakah pengakhiran cerita ini? Kedua-dua belah pihak harus duduk semeja dan berbincang untuk mencapai kata sepakat demi kebaikan pasukan bola sepak negara. Bola sepak milik rakyat, bukan individu. Bersediakah untuk menerima kritikan kejam daripada peminat bola sepak? Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio, berita dan isu-isu semasa bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.